Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Dr. Muhammad Izzat Ishak. Saya adalah pegawai Perubatan Transfusi dari Hospital Umum Sarawak. Tahap kesedaran orang ramai terhadap penerimaan darah kian meningkat setiap tahun. Orang Sarawak memang sangat prihatin. Kita lihat ada peningkatan setiap tahun dari segi penerimaan darah di seluruh negeri Sarawak. Contohnya sejak tahun 2010, kita dapat lihat kutipan sebanyak 40,000 beg darah telah dikutip dan kian meningkat ke 53,000 kutipan beg darah pada tahun 2019. Cuma satu perkara yang kita dapat lihat pada tahun 2020 semasa pandemik, kutipan beg darah itu kian menurun. Tapi kalau kita lihat dari segi kadar pula, hanya 1.9% saja daripada masyarakat Sarawak adalah penerima darah berbanding negeri-negeri lain, iaitu sebanyak 2 ke 2.2%. Jadi kami ingin menyeru semua golongan belia dan juga golongan muda untuk tampil menderma sekaligus menjadikan budaya derma darah ini satu gaya hidup yang sihat. Buat masa ini, stok bekalan darah di Hospital Umum Sarawak adalah mencukupi dan berada di tahap yang selamat serta tabung darah Hospital Umum Sarawak masih boleh membekalkan darah kepada hospital bagi perawatan pesakit seperti yang diperlukan. Keperluan darah yang mencukupi adalah sangat penting, terutama untuk merawat pesakit seperti mangsa kemalangan, ibu-ibu mengandung yang mengalami komplikasi pendarahan, bayi pramatang, pesakit kanser dan thalassemia serta pesakit yang menjalani pembedahan meja dan ianya diperlukan sepanjang masa. Faedah utama menderma darah ialah menyelamatkan sekurang-kurangnya 3 nyawa. Seperti yang kita semua tahu, bila kita derma darah, darah ini boleh diproses untuk menghasilkan kepada 3 komponen, iaitu sel darah merah, platelet dan juga plasma. Dari sudut kesihatan pula, penerimaan darah boleh merangsangkan badan untuk menghasilkan sel-sel darah yang baru, dan sel-sel darah baru ini dia mempunyai lebih keupayaan untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Justru penerima darah akan berasa lebih sihat dan segar selepas menerima darah. Penerima darah juga akan mengamalkan cara hidup yang sihat jika mereka untuk menjadi penerima darah yang tetap bagi memastikan kualiti darah yang dihasilkan sentiasa berkualiti. Penerima darah juga dapat mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular dan dari sudut psikologi pula, penerima darah akan berasa lebih gembira jika mereka menerima kerana mereka berpeluang untuk membantu pesakit di hospital yang memerlukan darah. Dan yang terakhir, penerima yang sihat, mereka juga dapat mengetahui kumpulan darah, bacaan tekanan darah, tahap kandungan hemoglobin melalui pemeriksaan kesihatan yang dilakukan sebelum mereka melalui proses penerimaan darah. Secara umum, kriteria yang melayakkan seseorang untuk menjadi penerima darah, mereka perlu mempunyai tubuh badan yang sihat, berumur antara 18 hingga 70 tahun bagi penerima darah berkala. Jika berumur 17 tahun, mereka perlu mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga. Had kelayakan umur maksima bagi penerima darah baru adalah 60 tahun dan 70 tahun bagi penerima tetap. Mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kg dan ke atas serta mempunyai tahap hemoglobin 12.5 gram per desiliter bagi wanita dan 13.5 desiliter bagi lelaki. Dan juga penerima darah tidak boleh mengamalkan cara hidup berisiko tinggi seperti hubungan jenis sesama jantina, hubungan jenis dengan kedua-dua jantina, hubungan jenis dengan pekerja seks komersial, bertukar-tukar pasangan seks atau mengambil dadah secara suntikan. Selain daripada itu, penerima darah perlu tidur melebihi 5 jam sekurang-kurangnya dan juga tarikh penerimaan darah adalah 3 bulan dari penerimaan terakhir. Dan yang paling baru berkenaan pesakit COVID-19, mereka layak untuk menerima darah 10 hari selepas sembuh sepenuhnya bagi kategori 1 dan kategori 2. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, mereka telah mewartakan tarikh 14 Jun pada setiap tahun sebagai Hari Penerima Darah Sedunia. Hari ini diraikan untuk menghargai para penerima darah dan penganjur kempen derma darah dalam usaha untuk membantu pesakit yang memerlukan. Jadi pada tahun ini, sambutan Hari Penerima Darah Sedunia disambut dengan tema Derma Darah Kukuhkan Perpaduan. Mesej yang disampaikan adalah jelas dan besar maknanya. Melalui derma darah, kita dapat memupuk semangat solidariti masyarakat untuk bersama-sama membantu pesakit tanpa mengira latar belakang.
Ini adalah bertujuan untuk kita meningkatkan kesedaran tentang penerimaan darah secara tetap bagi memastikan bekalan darah di seluruh negeri mencukupi dan selamat bagi memenuhi keperluan semua pesakit yang memerlukan transfusi darah. Sambutan Hari Penerimaan Darah Sedunia, peringkat Hostel Sarawak diadakan pada 14 Jun 2022, hari Selasa, bertempat di Kompleks Daycare Center Hostel Sarawak. Pelbagai aktiviti menarik akan disediakan seperti pameran, kuis dan juga pemeriksaan kesihatan. Jadi, sambutan Hari Penerimaan Darah Sedunia peringkat Hostel Sarawak ini dilakukan bersama-sama dengan partnership iaitu daripada Serapi Care dan juga pihak YFM. Para penerima dan semua orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan majlis ini sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menerima darah. Sambutan kali ini juga bertujuan untuk mempromosikan pusat penerimaan darah dan menggalakkan penerima darah untuk datang menerima darah di lokasi penerimaan darah statik di samping meningkatkan bilangan penerima darah pertama kali supaya menjadi penerima tetap dan berulang. Darah yang dinamakan akan disaring dan diproses untuk menjadi 3 komponen. Darah merah boleh disimpan selama 35 hari ke 42 hari pada suhu 2 hingga ke 6 Celsius. Bagi plasma, kita boleh simpan selama 2 tahun pada suhu negatif 20 Celsius, dan platelet adalah komponen yang paling singkat iaitu selama 5 hari sahaja. Sebab itu darah sentiasa diperlukan pada setiap masa. Okey, kami amat mengalu-alukan untuk mereka yang menjadi penerima darah secara tetap untuk dapat membantu pesakit yang memerlukan darah di hospital. Jadi bagi masyarakat yang ingin menerima darah, mereka boleh datang ke Pusat Tabung Darah Hostel Sarawak atau tabung darah berdekatan di hospital-hospital kerajaan. Tidak perlu appointment, boleh walk-in sahaja, dan jadual serta lokasi unit bergerak kempen derma darah boleh dilihat melalui Facebook Blood Bank Hostel Sarawak atau Tabung Darah Hostel Sibu, Tabung Darah Hostel Miri dan juga Blood Bank Bintulu. Kami juga amat mengalu-alukan kepada mereka yang ingin menjadi penganjur kempen derma darah agar untuk menghubungi unit perhubungan awam kami di talian 082 276 795 atau 082 276 797 pada waktu pejabat. Juga jika anda ingin menghubungi kami melalui email, boleh email di pro.tdhus@gmail.com. Kepada masyarakat semua, anda amatlah dialu-alukan untuk menerima darah kerana penerimaan darah diperlukan secara berterusan bagi keperluan pesakit di hospital, terutama untuk pesakit mangsa kemalangan, pendarahan bagi ibu-ibu bersalin, penyakit pesakit thalassemia dan juga pesakit kanser di hospital. Pihak Blood Bank Hostel Sarawak memohon agar masyarakat awam untuk tampil ke hadapan dan menerima darah bagi membantu pesakit di hospital. Jadi selaras dengan slogan untuk Hari Penerimaan Darah Sedunia pada tahun ini, derma darah, kukuhkan perpaduan.